Semalam apa cerita tu? Kata ada geng makrifat mai. Apa cerita? Makrifat ni dia dulu masa kita panggil dia tak mai. Dia apa? Dia bagi alasan lah kan. Dia tak sihat lah apa. Kita pun masa keluarkan fatwa tu, dah bincang fatwa tu kita tak keluarkan lagi. Kita tunggu supaya kod-kod dia nak ada alasan, dia nak beritahu. Tapi sebenarnya satu fatwa tu dia bukan dibuat oleh mufti saja. Mufti bukan dia ambil buat-buat fatwa. Dia fatwa tu dia nak buat, dia semua. Kita ada 15 orang ahli mesyuarat yang hadir berbincang satu fatwa tu. Kita mendengarlah pembentang yang bentang tentang pihak-pihak yang kita sebut tu. Termasuk geng makrifat tadi lah. Apa dia punya YouTube dia cakap apa tu kita dengar, baru kita keluarkan fatwa. Lepas kita keluarkan fatwa tu dia akan diangkat kepada Majlis Agama Islam. Dia dipersembahkan pada raja dulu. Raja setuju, lepas tu angkat pada Majlis Agama Islam. Lepas tu baru dia endorse. Jadi mungkin dia tak tahu apa yang dimaksudkan endorsed by the king tu. Tapi tak apalah. Lepas tu dia telefon kata nak mai. Jadi kita ingat dia nak telefon nak mai. Saya ada mesyuarat. Tapi saya tangguhkan mesyuarat tu bagi lewat sikit nak bagi dia mai lah. Saya mula fikir nak bagi dia mai tu bukan kerana nak layan sangat dia ni. Saya pun tengok dia bukan. Tapi kita duk fikir macam ruang dakwah tu lah. Kod-kod kita boleh bercakap dengan dia, bagi nasihat dengan dia. Apa yang dia buat tu nak tengoklah juga makrifat dia tu terah mana. Kan bila orang mengamalkan ilmu yang dikatakan maqam tinggi ni mesti ada saksiah pribadi makrifat tu. Jadi saya pun tunggu dan kemudian dia mai lah. Dan dia mai ke pejabat. Sampailah. Lepas tu dia main tu dia ada emosi ke atau dia ada bersoal jawab ke atau macam mana? Dia sebelum dia main ni, kita ni walaupun tak sebut makrifat macam dia ada sebut makrifat tu, kita ahli syariat. Jadi ahli syariat ni daripada syariat kita kena makrifat. Jadi kita sedialah. Nabi kata man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, muliakan tetamu. Kami pun siap makan, bagi kod kawan mai pagi pun tak ada makan kan. Bagi makan, ada kuih cara, ada kuih apa, ada lepat pisang ada. Dan kita bagi belakang lah. Jadi dia sampai-sampai, kita jemput dia makan. Kita kata, mai duduk dulu, makan dulu. Sampai-sampai dia masuk-masuk, dia macam emosi lah. Masuk-masuk, kita kata dia tak mau makan lah. Dia tak makan macam mana ubat ke apa, dia tak mau makan. Jadi dia kencing manis pun tinggi sampai 30. Jadi dia pun tak makan ubat lepas lagi. Jadi situ saya tengok awal-awal lagi tak nampak lagi lah makrifat tu kan. Biasanya kita bila penyakit apa-apa, bila orang yang kena penyakit, dia banyak sebut Allah lah kan. Dia kata Allah uji saya sikit, saya tak apa sihat ke apa, ada kencing manis, tapi insya-Allah mudah-mudahan sembuh kan, syifa tuhur insya-Allah kan. Kan itu kalau orang mengaji syariat. Saya kencing manis, kemudian dia duduk. Kita tak bercakap apa, kita tetamu baru masuk mai. Takkan nak bagi dia penat-penat nak bercakap mana. Dia duduk, kita jemput makan tak mau. Tak mau. Okey, dia tak macam tak terima. Kita telah buatlah bahagian syariat ni, iaitu apa? Melayan tetamu. Walaupun taklah kita jemput dia, tapi dia yang nak mai, tapi kita layan dah. Lepas pada tu dia duduk, dia meluahkan perasaan dia. Saya nak tengok tak mana ilmu makrifat dia tu. Hakikat makrifat ni dia duk cakap tu. Mai dia habaq kata kerana fatwa tu keluar menyebabkan dia ni diludah oleh orang di tepi jalan, orang nak tendang dia apalah, family halau dia lah, apa semua panjang lah. Jadi semua ni makrifat dengan hakikat dia ni dia tak pisandak pada Allah Taala memberi rezeki. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah boleh memberi rezeki daripada jalan yang kita tak sangka. Jadi rezeki ni tak, kalau betul-betul makrifat dengan hakikat, kita akan tahu rezeki ni tak ada sebab-sebab manusia ni tak kemudian.
Kan, hatta orang syariat pun, walaupun kita cakap sebab musabab, kita tetap kata Allah yarzuqu man yasha. Dia memberi rezeki kepada siapa yang dikehendaki. Kerana hang lah aku tak dapat rezeki. Oi, payah tu. Jadi tak nampak lagi kuih bukan makrifat. Macam duit kuih terlipat ni. Kau mana makrifat tu kan. Lepas pada tu panjang lah. Dia cakap non stop lah. Cakap mengadu orang benci dia, orang ludah dia, macam-macam. Jadi saya tak nampak langsung apa ilmu makrifat yang membentuk peribadi. Dia tak dapat duduk dengan baik, tak dapat duduk, tak boleh nak duduk, macam duduk pun tak betul, semua berdiri. Saat lepas tu dia berdiri, dia balik lah kan. Kita nak cakap balik dia tak mau dengar kan. Tapi kalau orang tu dia makrifat atau hakikat, dia akan dengar yastami'unal qaul wa yattabi'una ahsanah. Al-Quran kata dia mendengar perkataan-perkataan dan dia mengikut jalan yang baik lah, yang mengikut yang terbaik. Dia orang makrifat hakikat, dia nak takut apa, dengar dulu orang cakap kan. Lepas tu orang tu cakap pula, kita cakap tak apa, orang tu dengar. Bagi dia cakap dulu, bagi dia nak dengar. Lepas tu kita nak cakap tak mau dengar. Jadi dia, tapi artinya dia ni bergantung pada makhluk ni banyak lagi. Tak mai hakikat makrifat ni. Kalau bergantung pada Allah semua ni, kata Rabi'atul Adawiyah, ni sufi lah kan sebenarnya. Walaqad ja'altuka fil fuadi muhaddisi wa abahtu man arada julusi. Aku telah jadikan kau wahai Tuhan sebagai pembicaraku dan aku membenarkan sesiapa saja duduk berbicara denganku. Yang ni sampai ketak dengar orang nak cakap pun tak boleh ketak. Tak nampak lagi, saya tak, sepanjang dia mai tu saya tak nampak ilmu makrifat. Saya nampak ilmu terlipat. Yang dia ilmu terlipat. Lepas tu dia pun emosi. Kemudian cakap kita nak cakap balik pun tak mau. Cuma kita tak angkat suara macam dia lah kan. Dia emosi sebab Quran kata wa idza khatabahumul jahilun qalu salama. Ibadur Rahman ni, kalau kita nak jadi ibadur Rahman, bila orang jahil bercakap macam tak ada akal macam tu, kita cakap qalu salama. Kita cakap benda yang baik. Bahkan macam di masa dia emosi tu, kita masih lagi menjemput dia makan. Dia kata ni semua manis, cari mampus semua. Itu pun tak makrifat lagi tu kan. Hidup dan mati duduk di tangan Allah Ta'ala. Ni duduk takut. Yalah memang sebab musabab, tapi itu bukan cakap orang makrifat. Tapi dia kata the language of makrifat kan. Tak ada kan. Tapi tak ada bahasa makrifat. Tak ada apa. Saya heran kalau ada siapa pikut dia tu memang berdengung orang kata. Orang minum ketum pun tak stroke tu mungkin. Kan. Jadi yang berdengung betul. Kan, lepas daripada tu tak apalah. Dia pun balik. Saya arahkan pegawai saya supaya iring dia, pasal dia kata dia dalam cakap dia tu dia kaih pagi, makan pagi lah apa. Lepas tu dia pun balik. Kita tahu dia tak ada kenderaan, kita uruskan supaya pergi hantar dia. Bukan saja hantar, kita suruh pegawai kita tu pergi belanja makan dia lah. Kok dia tak boleh makan apa, dia pergi lah. Pihak biasalah dia main urus dengan saya, pejabat mufti. So semasa dia ada tu pegawai keselamatan, polis semua memang ada lah. Itu urusan pentadbiran kan. Jadi dia pergi dan pegawai kita hantar dia sampai ke stesen bagi makan dia semua. Tapi kerana kita ni ikramud dhaif, waktu syariat. Lepas tu orang tanya saya apa sebab saya tak keluarkan berita tu. Saya biar, benda tu perjumpaan tertutup. Jadi saya tak mau cerita apalah. Kemudian dia menzahirkan akhlak yang tak elok dan perangai yang tak elok. Jadi kita pun tak mau dedah perangai yang tak elok tu kan. Kita pun rasa macam tak apa cerdik lah benda tu. Kita tak biasa. Manusia yang bertamadun ni, civilized ni, dia mai tu dia nak minta cop tu. Dia kata dia nak cop untuk mengesahkan yang dia sesat tu. Siapa-siapa ini dia boleh, siapa-siapa yang tengok isu ni, dia boleh pergi tengok fatwa tu. Saya tak tahu lawyer mana yang pergi nasihat dia ni. Lawyer tu pun memang tak makrifat betul lah, tak makrifat undang-undang. Fatwa tu tak perlu cop. Fatwa tu dah rasmi dah. Adalah minit mesyuarat Majlis Agama Islam. Fatwa ni dia kuasa negeri bila dia keluar. Dia tak bayar, saya cop baru boleh buat mahkamah, tak bayar. Fatwa tu sendiri dia boleh buat pergi mahkamah dah. Kalau dia nak betul-betul lawyer dia tahu ahli undang-undang.
Fatwa sah, fatwa rasmi. Ada dengan ditulis minit, berapa hari bulan, apa semua di situ. Duduk di dalam laman web Jabatan Mufti pula. Apa dia nak susah hati, nak cop apa? Siapalah lawyer tak makrifat yang pergi nasihat dia tu. Nanya, dia main saja kan. Dia main sajalah, tapi tak apa. Lepas tu dia minta saya beritahu dia. Dia salah faham, bukan saya kata nak suruh raja. Saya kata fatwa is inform you, fatwa is endorsed by king. Fatwa ni bukan memang mesyuarat mufti, tapi don't already endorsed. Fatwa tu dah memang fatwa. Dan dia boleh ambil fatwa tu. Mungkin lawyer tu nak tak tahulah, bagi dia pun tak ada makrifat, lawyer tu pun tak bagi makrifat ke dia. Akhirnya dia terpengaruh dengan cerita yang tak betul dari segi undang-undang tu. Tak perlu pun saya nak nasihat dia, tak payah membazir. You boleh bawa terus benda tu pergi ke mahkamah. Cumanya saya sebenarnya tak buat keluar, tapi saya tengok ada orang maklum dengan saya pada saya tadi, dia buat keluar lah. Dia rakaman dia. Tak apa, dia rakaman tu menunjukkan akhlak dia sendirilah. Tapi tak apa, tapi saya heran orang bercakap tak apa, sepanjang saya jumpa dia tu memang tak ada makrifat apalah. Dari segi akhlaknya, dari segi tak mampu. Orang kalau kenal Tuhan ni dia wiqar, orang kata ada sakinah, duduk dengar, boleh bangun dengan elok, tak boleh orang jadi apa, tak tenteram. Lepas tu dia tak, saya dengar tadi apa tadi dia tunjuk dia kan, dia created by Mazhar. Macam lebih kurang ayat dia, I'm created by Dr. Mazhar. Dia tu dalam yang tengok tu jadi macam tu, created by Dr. Mazhar. Macam mana orang makrifat boleh kata dia tercipta seperti oleh Dr. Mazhar? Orang makrifat sentiasa Allah. Yang dalam apa keadaan dia mengenal Allah. Ni dia pula boleh dibentuk oleh orang lain. Kalaulah saya ni musuh dia, dia pula boleh dibentuk oleh saya. Macam mana? Mungkin syaitan pun tak kata dia dibentuk oleh selain Allah Ta'ala. Kan? Kita dia apa yang terjadi? Tapi dia dah kata apa? Petunjuk kesesatan Allah yang tentukan, tiba-tiba diri dia saya pula tentukan. Saya created, I'm the one who create him, make him like that. Macam itulah maksud dia kan. Jadi ini saya rasa nanyalah orang nak pergi ikut dia ni, apa nak jadi. Saya pada fatwa tu pun saya dah yakin dia memang ajaran yang dia bawa tu sesat. Tapi bila dia main muncul dengan macam tu, dengan fikiran dia, saya duka cita lah pada orang yang ikut tu. Tapi saya sebenarnya, masa dia nak masuk tu, saya nak cerita, saya habaq kat mereka ni semua, kita jangan kasar dengan dia hari ni. Kita akan cakap elok-elok dengan dia, mudah-mudahan kot dia dapat petunjuk. Tapi duka cita lah dia. Saya pun kalau ada rakaman, kami rakam penuh. Memang saya tak cakap banyak kan, nak tengok dia tu macam mana. Pasal kita tahu kalau dia, pasal dia memang tak mau kita nak cakap, dia tak mau. Dia tak mau. Satu jiwa, orang kata jiwa yang tak tenteram. Kalau jiwa kenal Tuhan ni tenteram. Jiwa kenal syariat Nabi, kenal syariat Allah, syariat Nabi, kenal Quran, kenal sunnah, akan sampai pada hakikat, akan sampai pada makrifat. Hakikat itu hakikat diri kita sebagai hamba Allah. Hakikat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Lepas pada kita akan tahu bahawa kita akan mengenal Allah. Dengan bila kita kenal Allah, kita tak kata aku ni telah jadi macam ni pasal dia. Pasal dia lah aku dah tak dapat rezeki, aku duk melukis ni semua orang nak tendang aku. Pasal dia lah family duk pasal makhluk lagi. Makhluk tak sampai ke Allah lagi. Tak ada makrifatullah. Jadi duka cita lah. Saya bukan nak hentam dia sangat, tak ada faedah pun, tapi saja nak kesian kat pengikut dia ni. Jadi yang itulah ziarah makrifat yang akhirnya ziarah makrifat menjadi ziarah mat lipat. Jadi itu bukan makrifat, mat lipat. Jadi tak ada apa ajaran, tak ada satu confirm lah apa yang kita memang confirm pun. Quran kata ilmal yaqin, satu lagi ainal yaqin. Sebelum tu kita mengetahui dengan yakin, bila kita tengok kejadian tu confirm mata kita tahu sebelum ni mata kita tengok dengan yakin. Itulah kadar ilmu makrifat dia.
Memang duka cita, tak ada makrifat. Makhluk lagi semua, tak ada Tuhan lagi. Makhluk menyebabkan rezeki tak mai, makhluk menyebabkan apa sakit kencing manis, makhluk menyebabkan penyakit, makan menyebabkan mati, hang menyebabkan aku jadi macam ni. Tak ada makrifat. Tak ada makrifat. Duka cita lah, duka cita. Sedih kata. Mudah-mudahanlah kita doa Allah Ta'ala bagi hidayah lah kata. Saya nampak dia ada jiwa untuk bagi kredit kata, dia pun ada jiwa nak jadi baik tu, ada. Mudah-mudahan lah kan. Saya mula-mula sedih juga bila dia kata dia bapak dia Hindu, mak dia Sikh ke apa. Maksudnya dia bukan Islam lah, family dia asal tu. So kita macam nak bagi ruang supaya dia curah kan. Sebab tu kita nak cakap balik, rupanya dia tak mau, dia bukan macam tu. Tapi tak apa. Itu satu apa bukan pengalaman lah. Kita tengok sendiri lah. Kita pun tak mau nak berdebat kan dia. Pasal kita tahu kan dia bukan pentas nak berdebat orang macam tu. Nak debat dia kena duduk elok-elok. No. Kaki nak bangkit tak boleh nak duduk pun tak boleh nak duduk dengan elok. Nak debat apa? Bukan nak berdebat kan dia. Kita nak nasihat dia. Kalau dia duduk hari elok-elok kemarin ni, kita akan baca fatwa tu satu-satu, kita akan tanya ketang mana yang rasa tak kena. Yang rasa tak puas hati. Ini dia pun tak mau, dia nak cop tu. Dia duk kata cop. Tak mau dengar kita cakap apa. Tak mau dengar. Dia nak cop tu, apa nak ngesaing dengan cop. Dia belum sampai makrifat lagi. Semua tu makhluk kan. Yang tu lah cerita dah. Mudah-mudahan dia balik selamat dengan menemui hidayah, balik fikir balik. Apalah faedah dia pergi dakwa diri dia makrifat. Tak ada satu makrifat yang zahir pada diri dia, dan tak ada satu ilmu hakikat yang dia dah yang nampak berlaku pada diri dia. Yang tu lah. Terima kasih lah kerana sudi tanya. Apa sebab ramai sangat duk ikut Tak ada, kadang-kadang bukan sebahagian tu orang. Dia sebenarnya benda-benda macam ni dalam dunia media sosial ni entertainment. Ada entertainment macam Bob Marley apa semua tu kan. Ada perkataan-perkataan yang orang, tapi orang to take it as a religion, itu salah lah. Ada lah satu dua orang yang memang asal, ramai dalam dunia dia tu memang asal, contohnya lah kan, dia tu asal memang tak semayang dah. Ada pula orang biajak tak payah duduk semayang. Kita niat ke apa saja, makrifat ke apa saja, dia suka. Kalau ada macam tu kan. Dia tu memang dah macam tu dah. Orang ajak macam tu lah. Ada lah kaki-kaki hak memang. Misalnya dia tu kata kaki hisap apa gam ke apa. Lepas tu ada orang pula pergi habang kata dia mau lah. Misalnya ada. Jadi dia suka cari-cari lah internet ada. Misalnya mana-mana. Tu kita tengok kau ni ikut, kau ni ikut, kau ni ikut, kau ni. Kadang-kadang pasal bukan kerana dia tuna agama. Dia terpengaruh dengan benda yang memang dah cenderung dalam diri dia daripada awal kan. Kadang-kadang orang macam ni dia pun cakap macam-macam lah. Bukan dia seorang lah dalam dunia ni. Ni bukan kes dia seorang. Depa ni bukan tenteram kan. Depa dah ambil macam-macam dalam hidup depa tu kan. Kalau kita tengok Bob Marley tu macam-macam, ada kata-kata dia memang menarik, tapi dia tu sendirilah hidup macam-macam benda yang Bob Marley ni ambil tu ambil ni dalam hidup dia, selerak kehidupan. Ada lah orang minat-minat kata-kata dia, lagu-lagu dia yang tu. Bukan boleh jadi panduan kehidupan, bukan berjumpa Tuhan pun. Allah tak dicari dengan keadaan macam tu. Wudu, solat, ni baca Quran, baca hadis, kenali Tuhan. Dia hantar wakil dia dah. Dia bukan untuk suruh satu mamat duk pergi khayal, dia mengaku makrifat hakikat. Diri sendiri pun duk bergantung kepada makhluk. Ya. Terima kasih ya.